الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayahnya dapat sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati semuanya insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita sambung dengan kitab kitab Munyatul Musalli. Hormati kaum muslimin dan pengurusi bersama Imam Milan PJK serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimahullah ta'ala, difardukan salat dan ialah yang pertama yang difardukan dia, yakni perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala muslimin, itu sembahyang. Kemudian bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, supaya hadap segala hamba itu kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rupa kehambaan dengan keadaannya tazallul, yakni merendahkan dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita nak bungkai berkenaan dengan solat-solat ni. Maka sebelum kita nak masuk daripada syarat sah, syarat wajib, rukun-rukun solat, dan setiap rukun tu, dalam rukun tu nak buat rukun solat tu pun ada rukun dia lagi. Rukuk, dalam rukuk tu apakah rukun-rukun rukuk, sujud apakah rukun-rukun sujud. Sebelum kita nak dalam tu lagi, nak lebih dalam, patutlah kita mengetahui di antara puncanya Allah Subhanahu wa taala itu memfardukan solat, yakni menjadi perkara pertama yang difardukan. Maksudnya apa dia? Maksudnya benda yang paling wajib, paling atas sekali. Kita mesti menunaikan kewajipan, semua wajib. Bernafkah wajib, solat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Tapi nak tahu yang wajib-wajib itu, di antara yang wajib mana paling atas sekali? Paling atas sekali tidak lain tidak bukan ialah solat. Sebelum ni mengetahuilah kita, kalau orang tak solat itu ibaratnya tiada kepala. Jadi hidup pun tak berguna lah. Solat macam tu. Jadi benda tu lah Allah Subhanahu wa taala akan tanya, yang tu maklum. Jadi yang kita solat-solat ni, kita kena tahu juga motif dia, tujuan dia. Kita nak solat-solat ni sebab apa?
Di antaranya yang pertama ialah tazallul. Apa dia tazallul? Nak tunjuk kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu di antaranya. Sebab apa kita solat? Banyaklah sebab dia. Sebab memang wajib. Tapi di antara hikmahnya kita solat ialah kita hendak merendahkan diri kita, nak tunjuk diri kita ni hamba Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu bersifat Al-Mutakabbir. Apa dia Al-Mutakabbir? Yang maha yang maha besar. Bahkan kalau kita nak sembahyang tu, kita sebut apa? Allahu Akbar. Kita nak membesarkan Allah Ta'ala. Jadi dalam masa kita sama membesarkan Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama juga kita menghinakan diri kita. Sebab tu kita apa dia? Wajib sujud. Termasuk daripada rukun. Apa lagi sujud tu? Sujud ialah apa dia? Tempat paling mulia ke kita ialah kepala. Jadi kepala yang paling mulia tu pun apa dia? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kena tunduk hina sama dengan lantai tu? Jadi kepala kita, tak kisahlah kita kerja pangkat tinggi ke, pengarah ke, siapa ke, pada diri kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni apa dia? Sama ke tanah tu. Kalau kita apa dia? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita kena letak dalam kita nak sembahyang ni ialah nak tunjuk bahawasanya aku ni hamba Allah. Nak bagi tahu tu je. Kena ada sifat tu, kehambaan. Sebab kalau kita tak ada rasa sifat kehambaan, macam mana kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita nak membesarkan Allah, dan masa yang sama juga kita menghinakan diri kita. Sah tak kalau orang itu dia sembahyang tapi tak ada sifat tazallul, tak ada sifat rendah diri? Sembahyang kalau cukup rukun, syarat dia, syarat sah, syarat wajib, rukun sah dia sembahyang, tapi kosong. Jadi yang kita nak pelajari satu persatu tu apa dia? Supaya sembahyang tu tak ikut sembahyang, tapi sembahyang tu ada isinya. Jadi matlamat kita sembahyang apa dia? Di antaranya yang pertama ialah nak menghinakan diri kita. Contoh nak hina, kena ada rasa tu. Kalau tak ada rasa tu, sembahyang sah tak? Sah saja. Tapi kosong tak ada apa. Sekadar buat benda wajib lah. Sekadar kita menunaikan perintah Allah Ta'ala suruh sembahyang. Tak ada tu je lah. Kalau kita tak ada rasa rendah diri, sebab apa? Sebab perlu ada juga dalam sembahyang tu kena ada rasa rendah diri. Apa rendah diri tu? Rasa kita ni hamba hina. Kena rasa hina diri kita. Kena ada rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa hina macam ni kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa diri kita sama naik dengan Tuhan, itu tak jadi. Macam Fir'aun dia mengaku diri dia Tuhan, tu tak ada rasa kehambaan dan penghinaan diri, tak ada. Jadi nak beza dengan mereka-mereka tu ialah kena ada rasa penghinaan diri, yakni penghinaan kehambaan. Kena rasa kita ni hamba. Bila kita nak sembahyang tu, kena ada rasa diri kita apa dia? Aku nak menghadap Tuhan aku. Aku ni hamba yang hina. Kena ada tu. Itu dia panggil tazallul. Kena ada rasa diri kita ni, diri kita hina. Kemudian itu tazallul yang pertama. Kemudian pula dan tasliman, yakni yang menyerahkan diri bagi Tuhannya. Yang kedua ialah kena rasa tasliman. Apa dia? Yakni sifat menyerahkan diri. Maknanya kata kita nak buat apa tu pun, kita sembahyang ni seolah-olah kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada masalah. Macam masalah, masalah rumah tangga, masalah tempat kerja, masalah anak isteri, semualah. Dengan jiran-jiran orang tak puas hati kat kita, orang nak sedih kita, macam-macam lah. Jadi kita tu nak buat macam mana? Ikhtiar lah, kita ikhtiar. Minta tolong orang ni, minta tolong orang tu. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah.
dan mintalah pertolongan dengan sabar. Mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan solat. Sebab apa dia sebut sabar dan solat? Sabar tu mana sabar lah. Sebab apa disebut dikait dengan solat ke? Kenapa dia tak kaitkan dengan benda lain? Wasta'inu bisabri wassadaqah. Tak sebut. Dia sebut solat. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan minta pertolongan dengan keadaan bersabar dan solat, kerana solat itu dalam tu ada taslim. Kena ingat tu, ada taslim. Tasliman apa dia? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah. Palestin pergi berperang, ramai orang kena bunuh. Hari kita sembahyang, lepas tu kunut nazilah pula. Nak minta apa? Nak minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya selamatkan, menangkan Islam dan sebagainya dalam kunut nazilah tu. Bila minta? Waktu solat. Sabar. Lepas tu solat. Maknanya nak ceritanya Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kamu nak minta apa-apa, kamu kena solat. Sebab dalam solat itu ada tasliman. Tasliman itu ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri kepada Allah Ta'ala. Orang nak sihir kita, tak ada jalan lain lah. Kita bukan ngerti perbuatan pun. Nak jumpa siapa pun tak tahu. Jumpa ustaz ni, jumpa ustaz tu, pergi jumpa ustaz ni, jin tu lari, lepas tu kita balik, dia datang balik. Kita nak lawan pun tak daya. Habis itu macam mana? Fasta'inu bis-sabri was-salat. Jadi waktu solatlah kita ada hajat apa-apa semua kita minta. Kita sakit jantung ke, darah tinggi ke, macam mana ke, tak boleh nak nafas ke apa ke. Jadi benda-benda macam tu, satu benda kita ikhtiar, dia kita ikhtiar. Cara zahirnya kita ikhtiar pergi jumpa doktor, makan ubat dan sebagainya. Dan lagi satu, nak minta tolong siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan cara kita solat. Sebab tu ada apa-apa, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa. Berdoa, ud'uni astajib lakum. Jadi doa-doa tu apa? Sembahyang tu doa kan? Solat daripada segi bahasa doa. Daripada segi bahasa ialah doa. Adapun daripada segi istilah, yakni dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi doa-doa ni apa? Dakwah. Apa nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mujibud da'wat. Apa dia? Dialah yang menerima segala doa-doa. Dengan cara apa? Dengan cara solat. Jadi kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita solat. Kalau setiap perang kita dianjurkan untuk apa? Solat aja. Sesuatu negeri itu apa dia? Dikeluarkan bahawasanya solat Jumaat tu kena ada kunut nazilah. Buat kunut nazilah. Sebab apa? Sebab di antara tempat yang mustajab ialah solat. Itu dah tak ada upaya lah. Itu yang kita boleh bantu. Macam tu. Lebih-lebih dan sebagainya. Jadi ingat, solat itu ialah tempat kita serahkan segala jiwa raga kita. Tak ada apa lah. InsyaAllah kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan. Tempat kita serah diri. Allah Ta'ala nak bagi kat kita sebagai contoh. Kita ni nak banyak dosa. Kalau kita fikirlah masalah kita ni banyak dosa. Kadang solat pun lewat, kadang solat pun tinggal, kadang solat pun kotor, kadang tak solat. Contoh, ikutlah apa-apa pun yang kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dosa kita. Tapi dalam masa yang sama, pada tak yang kita nak buat dosa tu, Allah Ta'ala tu nak terima tak doa kita? Satu. Kena fikir tu. Jadi kita buat macam-macam, Allah Ta'ala pada tak nak terima kita punya doa. Pada tak Allah Ta'ala nak memakbulkan doa. Kita doa, Ya Allah, mudahkan urusanku. Tapi tak solat. Ya Allah, mudahkan urusanku. Senanglah perjalananku, selamatkanlah aku. Tapi masalahnya apa? Benda wajib kita tak buat. Itu diri kita lah. Tapi nak menyatakan bahawasanya apabila kalau kita nak minta tolong dengan kita banyak dosa ni, kita nak minta tolong. InsyaAllah dengan kita minta
hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan mengampuni dosa-dosa. Jadi di antara nak mustajab tu apa dia? Dengan kita solat. Sebab apa? Sebab dalam tu ada tasliman, menyerah diri. Sebab tu itulah kita nak minta pun kita dah tak ada dah, kita tak jalan lain dah. Maka dekat situlah nak minta murah rezeki apa ke, dekat situlah kita minta kepada Allah Taala. Tadi tazalul. Yang pertama tadi tazalul, kita apa? Kita rasa kita ni hamba, rendah diri kita, menghina diri kita. Yang kedua, kita serahkan diri, segala jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak solat ni. Adapun yang seterusnya, tarquban, yakni gemar dan suka. Oh, ni langkah ni sekali. Tadi yang pertama ialah tazalul, yakni merendahkan diri, yakni kita merasa diri kita penghinaan, kehambaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua tasliman, kita menyerah diri. Dan yang ketiga tabdilan, tabdilan, yakni hina, menghinakan diri kita. Dan yang keempat takhaddu'an, yakni dengan khudu'. Apa khudu' ni? Khudu' dan takhashu'an, yakni dengan khusyuk. Kita ambil satu. Okey. Kita ambil khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk ialah kena faham khusyuk ni apa? Sekarang orang duk fikir khusyuk ni apa dah? Kita duk rasa feeling, yang tu Allah tak tahu lagi. Diri kita ni, diri kita nak buat solat itu jadi khusyuk macam mana? Yakni menetapkan anggota yang zahir dan anggota yang batin. Yang zahir apa dia? Yang zahir menetapkan anggota yang zahir, tetaplah. Jadi kalau semayang tu tak perlulah nak goyang-goyang, tu tak khusyuk lah tu. Itu khusyuk daripada segi kita ni. Adapun daripada segi kelazatan, kenikmatan solat itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka dapat daripada Allah Ta'ala saja yang tahu macam mana. Allah Ta'ala tak tahu. Tapi daripada segi badan kita ni, daripada segi badan kita ni apa dia? Yakni menetapkan segala anggota. Jadi anggota badan kita mana? Tu daripada segi zahir. Jadi kita tetapkan diri kita sembahyang ini. Sebab itulah kalau mazhab Syafi'i, apa dia? Tak boleh goyang, tak boleh bergerak benda yang besar lebih daripada tiga kali. Batal terus. Ada pun dengan mazhab lain, tu ada batal, ada tak batal. Itu mazhab lain. Ni kita mazhab Syafi'i. Sebab apa? Dia buat benda macam tu, dia ketatkan benda macam tu, ialah semata-mata nak jaga khusyuk ni. Kalau sebenarnya tak ada khusyuk, apa? Badan tak ada apa. Sekadar lepas macam tu je. Jadi mazhab kita kalau goyang banyak, baik main lain, masuk macam tu lah. Lebih daripada 3, goyang yang besar dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu lain cerita. Gatal, batal. Macam mana? Kalau ambil letak tangan, kalau kecil tak ada, dia yang batal tu gerak besar je. Ambil letak sini, kau 40 kali pun tak ada apa macam ni. Tapi kalau goyang 2-3 kali, apa dia? Ni goyang yang besar, ni yang besar. Berjalan ke 3 kali straight, masuk kali 4, batal. Sebab apa? Sebab dikatakan begitu tak nak lari daripada yang dikatakan takhashu'an. Apa? Khusyuk. Nak bagi khusyuk itu daripada segi anggota zahir. Adapun daripada segi batin, apa dia? Yakni akal fikiran kita dan hati kita
kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duduk lagi lah. Ni waktu semayang tu lah kita duduk fikir macam, tapi nak buat macam mana? Waktu tu nak fikir, duduk 3-4 jam, duduk saja, relax, tengok TV, tak ada fikir pun. Tapi semayang 5 minit semua nak fikir, kejap lagi nak makan apa, esok nak kerja, nak pakai baju apa, waktu tu nak fikir. Jadi semayang syak, waktu tu nak fikir, esok nak pergi kerja, pakai baju apa, nak jumpa siapa. Sekarang tak ada apa, balik rumah tak lagi pun tak ada apa. Tapi nak kata tu gangguan kita tu. Tapi macam mana yang dikatakan nak dapat takhasyian, nak dapat khusyuk tu, ialah dengan hati kita semata-mata fikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita selalu bayangkan apa dia tentang diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menyatakan bahawasanya kalau kita nak sembahyang tu, kita kena rasa diri kita ni sentiasa salah. Itu salah satu yang kita beritahu sebelum ni. Apa dia? Bila tengah sembahyang tu, kalau afdal apa dia? Afdal kita baca Al-Fatihah tu, kita fahamkan makna satu tu, itu afdal. Tapi nak buat macam mana? Kalau Fatihah tu boleh dah sikit-sikit, pernah juga dengan terjemah dia. Tapi kalau baca surah tu, kadang-kadang kita tak tahu. Jadi ulama sarankan kita apa dia? Waktu kita sembahyang tu, kita duk rasa diri kita ni sentiasa salah, buat salah. Apa dia? Banyak dosa kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat situlah kita nak minta ampun, nak minta Allah Taala terima segala pengampunan diri kita, taubat kita dan sebagainya. Waktu tu lah waktu apa? Waktu solat. Sebab bila solat tu kita nak letakkan hati, ialah semata-mata kita nak fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita fikirlah. Doktor Rahman tu fikir, aku daripada muda banyak buat salah ya Allah. Tapi sambil apa? Sambil kita sembahyang waktu tu. Kalau kita tak buat macam tu, fikir lain. Jadi fikir pasal cincin lah, fikir ke kasut lah, jadi nak makan kat mana lah. Kalau tak kawal benda tu, akan pergi tempat lain. Tu kita orang awam ni. Sebab makam kita ni tak sampai tinggi lagi. Jadi ulama salah macam tu lah. Fikir kita ni duk selalu buat salah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk nak mencapai tahap khusyuk kita di dalam solat. Ya. Imam tengah tu baca surah. Okey. Dia tu baca ayat Fajr lah, yang kau makna tu. Ya. Kita perlu perkarangan dalam hati sendirilah. Perkarangan berkenaan dengan kesalahan kita. Ya. Betul. Yang tu sebab apa kita nak kawal fikiran kita tu, tak nak pergi kata. Semayang dia tak sah. Kalau kita nak fikir esok nak fikir kasut apa pun, sah juga semayang. Kalau kita nak fikir sekejap nak makan apa pun, sah juga. Tak batal solat kita. Selagi tidak melakukan perkara yang membatalkan solat, sah je solat kita. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam baca, kita dengar. Tapi otak kita pusing kata lah. Waktu tu lah nak kira juga lah apa, sebagai contoh. Tapi oleh kerana kita nak dapat khusyuk tadi tu, kita nak dapat khusyuk tadi tu, kita apa dia? Macam Naji cakap lah, kita karang kita punya apa, kesalahan kita, dan masa yang sama kita minta pengampunan ketika imam baca ke, ketika rukuk ke, ketika sujud ke. Yang penting nak sembahyang tu seterusnya. Waktu kita tak spend. Kita dah sembahyang pun kadang-kadang kita baca pun otak kita lagi tempat lain. Tu belum lagi waktu kita duduk qiyam, sepatut baca Fatihah, kita baca tahiyat pun ada juga. Waktu kita tahiyat akhir baca Fatihah pun ada juga. Sebab apa? Sebab akal kita pun dah pergi tempat lain. Tapi tak batal solat. Kita ni Fatihah ni, tu tak tahiyat, tak ada masalah. Gitu. Tapi nak kata apa? Kita punya ni akal dah lari merata. Padahal dan sembahyang ni kita nak capai khusyuk. Jadi khusyuk manusia ni, yang Allah Ta'ala bagi anugerah yang lazat tu, itu lain. Sudah sampai makam dia dah. Tapi daripada diri kita ni, kita nak buat macam mana? Tetapkan anggota badan kita. Lepas tu yang kedua, batin kita. Hati dan pemikiran tak lagi begitu. Kalau sekitar kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu berazam untuk nak meninggalkan. Lepas tu pula apa saja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ialah yang terbagus. Sebab apa? Itu nak dapat daripada yang khusyuk. Tapi yang tu payah juga.
Sini kita boleh cakap, terus main lagi. Lagi masuk saya pun jaga sini sedap, perang. Jadi banyak pun saya pun lagi balik juga. Kalau dia nak balik ni, lambat. Contoh, nak buat apa? Kita manusia. Tak boleh lagi. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala pilihlah insan yang tertentu yang dapat kelezatan, insya-Allah. Kemudian tu takhasyan. Kemudian dan tarauban, yakni gemar dan suka. Kena ada rasa kita suka terhadap solat tu. Kena ada rasa suka, ada gemar. Buatlah macam mana pun, yang penting ada rasa gemar. Buatlah macam mana pun, macam kita lah EJK masjid, nak bagi orang gemar ke masjid. Dia sembahyang pun tak adalah rasa sangat, bukan nak sembahyang Jumaat pun. Tapi peringkat pertama, apa dia? Nak buat bagi orang gemar datang dulu. Nak bagi gemar orang datang, buat macam mana? Ada setengah buat makan, ada setengah masjid tu daripada budak-budak lagi aja, daripada kecil lagi datang masjid bagi duit, waktu subuh. Siapa datang subuh pakai baju sekolah, dapat RM3 duit beli sekolah, contoh. Jadi nakkan untuk hati ni gemar tu, susah juga. Melainkan orang dapat hidayah tu lain cerita. Orang yang tak berapa nak dapat hidayah ni, yang tu masalah. Tapi itu dengan usaha kita lah, macam mana nak menggemarkan. Untuk apa? Untuk sebab benda nak gemarkan solat ni, dia kena latih. Dia kalau macam tu tak ada. Sebab apa? Sebab lengan tu tinggi. Susah. Macam orang buat umpama lah, nak pergi gym angkat 30-40 kilo tu dia. Nak bangun subuh susah, dia berat. Nak sembahyang subuh 2 rakaat lebih berat lagi nak pergi angkat togas, contoh. Nak cerita macam tu. Tu nisbah kita lah. Jadi macam mana kita nak jadikan supaya kita gemar? Sebab nak sembahyang ni kena ada sifat apa? Sifat suka. Jadi sifat-sifat suka ni kena berlatih. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam hadis, umur 7 tahun suruh anak solat, suruh belum. 10 tahun suruh apa? Suruh rotan. Kalau rotan dera tu, rotan nak bagi takut dah supaya solat. Padahal dia balik, tak balik lagi. Kalau dia tak solat, dia pun tak dosa, kita pun tak dosa. 10 tahun. Kau budak lelaki tu, kau yang tak balik lagi, budak lagi. Tahun apa pun dia tak tahu apa. Datang masjid pun duduk lagi umur 10 tahun. Contoh. Tapi sebab apa nak diajarkan macam tu? Nak supaya dia gemar kecil-kecil, dah biasa lah. Dah biasa dah. Aku kalau tak solat tak boleh. Nak sampai tanya tu, susah tak? Susah. Benda ni kena betul daripada kecil. Jadi kita ada rasa gemar ataupun rasa suka. Nak solat Jumaat ramai cukup. Ada, tak kisahlah sebab-sebab yang belakang tu lain cerita. Yang penting ada rasa nak solat Jumaat. Mungkin kadang-kadang dalam banyak tu ada sebab lain ke apa ke, yang tu lain cerita. Tapi nak datang ni sampai boleh buat solat Jumaat tu sebagai contoh, itu ialah satu benda yang besar. Nak sampai tahap ikhlas tak ikhlas, yang tu seorang pun tak tahu. Sebab itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting nak ada sifat tu lah. Dia nak tipu ke, dia nak munafik ke, itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Kita tak tahu benda yang batin. Tapi tugas kita apa dia? Supaya kita bakat ngajak-ngajak keluarga kita sehingga mereka itu gemar akan solat. So apa? Nak dapat solat yang sempurna. Kalau tak ada gemar solat, solat pun sebab terpaksa solat juga, tapi tak tu lah. Lain. Kalau kita betul nak solat, dengan kita dipaksa solat, itu satu benda lain. Solat juga, tapi dia gemar ni dia lain sikit.
Sekarang ni kita nak cerita yang disebut-sebutkan ni ialah untuk menyempurnakan solat. Kalau tak ada benda-benda yang disebutkan tadi, tak ada masalah. Cumanya apa dia tak sempurna solat. Makna kata solat secara zahir saja. Batin tak ada. Padahal setengah orang tu okey. Dia apa? Saya ni baru lagi ni tak belajar tasawuf. Dia nak tinggi-tinggi, saya nak belajar makrifat, hakikat apa semua tu. Tapi bab masalah solat pun dia tak lepas lagi. Itu masalah juga. Sebab apa? Sebab kita nak belajar ilmu tasawuf, ilmu yang tinggi-tinggi apa semua tu, ia berkaitan dengan hati. Apa ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf ialah kita nak mempelajari ilmu tasawuf itu supaya nak memeliharakan hati. Tapi bila solat tu, untuk bahagian batin kita tak jaga, dah susah lah. Nak naik tinggi lagi tak boleh lah. Macam orang lah, apa dia nak belajar matematik tambahan, tapi masalahnya asas kira-kira pun tak tahu lagi. Memang tak sampai lah. Tak sampai, tapi bila tak sampai. Orang nak belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu ialah apa dia? Ilmu yang memeliharakan hati. Adalah peringkat dia, makam dia dan sebagainya. Tapi daripada segi asas dia, untuk solat, hati dia tu pun tak boleh nak terima penyempurnaan solat. Tak boleh solatkan semua lagi, bahkan kalau nak naik tinggi lagi. Sebab tu setengah ulama dia mengharamkan kita orang awam ni untuk baca buku tasawuf. Dia haramkan kita baca. Ngaji-ngaji ni cerita. Nak baca sikit, beli buku tasawuf, baca. Tak boleh. Takut apa? Takut jadi lain. Macam kita lah, kita sekolah rendah lagi, tapi nak baca buku matematik tambahan. Tu 3 tambah dan 5 punya tu memang sesat lah. Sebab apa? Sebab daripada asal pun tak boleh lagi. Tu. Jadi kalau kita sementara kita nak nak belajar yang lebih dalam-dalam lagi, yang ni penting dulu. Bila hati dah tetap, sembahyang pun dah sempurna, insya-Allah boleh naik satu persatu. Tapi ini terus je jadi juga. Ilmu fiqh pun tak kena lagi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau orang itu nak belajar ilmu tasawuf, ilmu yang tinggi-tinggi lah, ilmu makrifat apa semua tu, ialah kena berhabis syariat dulu. Syariat tu apa? Syariat tu ialah ilmu lah, ilmu fiqh. Macam mana solat, macam mana wudu, apa semua, benda-benda syariat tu, barulah boleh belajar hakikat. Dia nak naik terus, memang kebanyakan sesat tu yang ada gila Islam. Betul. Jadi kita satu, kadang-kadang kita dah tahap tu lah. Kita bukan tahap ulama. Ni kita nak terus naik sama level dengan orang, tu boleh jadi apa? Jadi sesat, na'udzubillah. Jadi perlu ada apa? Nak sembahyang ni perlu ada gemar ataupun suka. Dan seterusnya, Taman Luqan apa dia? Yakni dengan rindu dendam. Maksud kata apa? Kena ada rindu kita hendak berjumpa Rabb. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu di antara nama-namanya Al-Wadud. Apa maksud Al-Wadud? Al-Wadud ialah rindu yang maha perindu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu rindu terhadap hamba-hambanya. Allah Taala itu Al-Wadud. Al-Wadud apa dia? Rindu. Allah Ta'ala itu rindu kepada hamba-hambanya. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah kita membalas rindu Tuhan? Rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak balas rindu itu ialah di antaranya dengan kita solat.
Sebab tu solat itu ialah di antaranya nak menyatakan hamba-hambanya rindu kepada Tuhannya. Padahal Tuhan itu dah memang sejak azali lagi ia bersifat dengan Al-Wadud. Apa dia? Yang maha perindu. Rindu terhadap siapa? Terhadap hamba-hambanya yang soleh. Jadi kita ni sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak kena balas balik rindu. Tu dia kata rindu dendam ni balas balik lah. Maknanya kata Allah Subhanahu Wa Taala rindu kepada kita, kita membalasnya dengan kita apa? Solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nak balas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu terhadap Tuhan dia, kena ada sifat macam tu. Sebab tu azan, apa azan? Azan ialah simbolik daripada panggilan solat. Kita kalau tengah buat kerja-kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak suruh panggil solat. Apa solat? Solat itu doa, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salah satu yang ada dalam solat tu apa dia? Tamalluqan. Apa dia? Nak balas rindu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu maha perindu. Jadi dia panggil nak bertemu dengan hamba-hambanya solat macam tu. Tapi kalau kita azan pun buat tak tahu, rasa macam mana? Macam kita lah, orang tua-tua duduk kampung, duduk 2 orang, suami isteri, anak-anak dah besar, kerja bagus. Rindu tak ke anak-anak? Rindu. Telefon, mak pula telefon. Lepas tu anak telefon, ni mak pula telefon. Kalau di sana apa sihat ke, bila nak balik kampung? Sebab apa? Sebab rindu. Bila nak balik? Kau ni dah lama tak telefon mak. Kita kalau kita duduk jauh, ada mak ayah di kampung, duduk 2 orang. Duduk rindukan kita. Lama tak telefon, kena bebel juga. Kau ni apalah sebulan tak telefon mak, tahu ke sihat ke tak sihat ke? Memang kena lah. Bahkan kalau Tuhan itu yang menjadikan kita, Tuhan menjadikan kita tu, jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat apa dia? Perindu, Al-Wadud. Jadi kita ni sebagai hamba apa dia? Nak balas balik. Sama juga tadi ayah dengan anak tadi. Ayah duduk kampung, rindu setiap-setiap duduk. Kalau boleh, dia tak minggu nak suruh balik. Tapi dah macam mana? Kita punya kerja dan sebagainya, sekadar boleh telefon lah. Teruskan. Yang tu kena ada sifat tu. Jadi itu tulang kita lah. Kalau tak ada sifat tu, sekadar sembahyang je lah. Yang disebutkan tadi, kalau tak ada khusyuk, tak ada tazallul lagi, tak ada rasa hina, tak ada rasa rindu, tak ada rasa gemar, tak ada rasa suka, sekadar sembahyang lah. Tu patah balik pun ialah apa dia? Diri kita, terpulang kepada diri kita. Kemudian maka wukuf itu yakni berdiri itu rupa tazallul, rupa hina, dan takbir itu rupa taslim, yakni menyerah diri. Okey. Jadi yang disebutkan tadi tu, kita nak praktik kat macam mana? Praktik masa mula-mula kita nak sembahyang. Jadi imam saf, rapat qasar. Jadi bila nak suruh rapat qasar tu, kita apa dulu? Kita berdiri, berdiri tegak, berdiri tegak qiyam. Jadi berdiri tegak tu, qiyam tu ialah rupa tazallul. Apa dia?
Dekat situ otak kita dah fikir dah, aku nak solat ni, kita kena ada rasa hina diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak dapat kesempurnaan. Ustaz, kalau tak rasa macam tu, kalau tak ada buat rasa macam tu pun tak ada masalah. Ni bukan benda wajib, tapi nak bagi tahu nak sempurna sembahyang tu. Jadi kita belajar kitab ni untuk nak sempurna sembahyang. Jangan kata, Ustaz, saya tak ada rasa ni, sah tak sembahyang. Itu kan syarat sah. Itu kita kena faham beza. Syarat sah, syarat wajib, yang tu kita kena faham. Jadi yang disebutkan tadi ni ialah untuk nak sempurnakan kita solat. Jadi kena ada rasa macam tu. Maka wukuf, wukuf waktu kita berdiri tu, kita tertib di tegak tu, apa dia? Kita kena bayangkan kita ni duduk dalam keadaan tazallul. Apa dia? Rasa hina, kena menghinakan diri kita. Sebab tu ulama menyatakan apa dia? Kalau kita nak rasakan kita ni hina, apa dia? Kita ni banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tak kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada rasa hina macam tu. Kita hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu kita apa? Kita berdiri tegak. Kemudian takbir. Takbir itu rupa taslim. Bila takbir tu rupa taslim. Jadi takbir Allah, nanti takbir tu kita niat takbir. Dan masa yang sama juga apa dia? Kita nak takbir tu rupa apa dia? Kita dah serah diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hari lepas ni jadi apa jadilah. Allah Ta'ala yang menentukan. Kita dah usaha. Sebagai contoh, kalau kita ni sakit, kita dah tua sakit apa semua, dah pergi dah klinik, dah pergi dah di doktor, dah pergi dah makan ubat, dah pergi dah terapi apa semua lah kita dah buat dah. Cuma sekarang ni apa dia? Kita nak takbir tu, kita apa? Waktu Allahu Akbar, ya Allah, sudahlah apa semua benda kat kau pergi dah bersihat solat macam tu. Menyerah diri. Kita dah tak upaya. La haula wala quwwata illa billahil azim azim. Tak ada kekuatan dalam kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kuat, yang maha besar. Jadi waktu bila? Waktu takbir. Imam sah, kita tegak. Kita dah fikir dah, kita nak aku sebagai hamba. Jadi kita haraplah diri tu, ya Allah, aku bagi hamba ni, hinanya diri aku ni, banyak buat dosa benda. Itu kita lah, haraplah diri kita. Lepas tu bila nak kat takbir, Allah, daripada menggayau tu, jadi kita nak fikir apa? Aku sudah diri, ya Allah. Segala apa benda aku sudah diri, kau memudahlah segala urusan kau. Ikutlah kita kena macam mana. Akbar. Itu takbir. Diri dengan takbir. Kemudian pula dan sinat dan tilawah. Sinat ni bunyi-bunyi. Itu rupa tabazzul. Okey, masa sinak apa dia? Kita baca Fatihah. Kita angkat takbir. Angkat takbir. Lepas tu baca Al-Fatihah. Lepas tu tilawah. Tilawah ni baca lah. Baca apa? Baca ayat Quran apa tu? Waktu kita baca tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau afdal apa dia? Afdal makna salah satu tu lah. Tapi kita pun bukan orang Arab kan, jadi kita tak boleh nak feeling apa makna tu. Kalau bahasa Melayu tu, kita boleh tak feeling macam lagu-lagu kan, kita duduk feeling. Contoh apa dia?
andai diberi emas dan permata, kopi di senyuman, contoh. Jadi kalau ayat dan tu bahasa Melayu, kita apa? Kita bolehlah feeling. Oh, nampak tu. Tapi kalau bahasa Arab, setengah tu dia faham, setengah tu tak faham. Nak hafal pun tak padahal dah. Dah tua-tua ni payah juga nak hafal. Contoh, tambah pula kalau imam baca yang surah panjang tu, tak tahu imam baca apa, rasa macam pelik-pelik je, macam surah Jin ni, contoh. Kita pun tak tahu. Sebagai contoh. Maka ketika itu, apa dia? Kita rupa tabazuli. Apa dia? Menghinakan diri kita. Sama juga tazalul tadi, ni tabazul. Apa dia? Menghinakan diri juga. Tadi menghinakan untuk kehambaan. Duduk boleh. Waktu tengah baca apa tu? Tengah baca Fatihah tu, rasa hina diri kita. Macam mana? Yang tadi lah kita karang diri kita untuk apa? Kita punya dosa. Feelingnya tu je. Setengah orang duduk mungkin nak healing kan sekarang ni kan. Jadi sekarang ni apa dia? Kita nak healing tu, kita fikir diri kita banyak buat dosa, banyak buat masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tak kita didapat pengampunan tu. Lepas tu kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan tu, InsyaAllah sekadar tu, nak sambung tu panjang lagi. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Dan kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala terimalah segala solat kita, supaya dimasukkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina wa a'rifna bi hikmatika wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.